Jamaluddin mengangguk lemah. Tetapi, riak wajahnya membayangkan yang dia mahu tahu lebih terperinci, tidak memadai dengan apa yang disampaikan oleh ayah Syafi'i sebentar tadi. Ceritakan dari mula, macam mana anak kamu boleh jadi begini? Agaknya berguru salah tempat atau tak terlalu bergeliga? Tanya Jamaluddin yang diiringi dengan senyum sinis. Awak tanya atau bergurau? Pak Habib mengusik Jamaluddin. Hidup tak boleh serius selalu, balas Jamaluddin. Pak Habib menyambutnya dengan ketawa. Kamu ceritakan pada saudara kamu ni, biar dia puas hati, tutur Pak Habib sebab saja ketawanya berhenti. Sebelum membuka kisah cerita yang dilalui oleh anaknya, ayah Syafi'i merenung seketika, macam ada sesuatu yang difikirkan. Wajarkah saya beritahu? Pertanyaan ini ayah Syafi'i ajukan pada Pak Habib. Wajar, kerana dia keluarga kamu, lemah Pak Habib menjawab. Tak percaya dengan keluarga sendiri, pintas Jamaluddin. Tidak pula, ayah Syafi'i tersipu-sipu malu. Bila suasana terasa tenang, ayah Syafi'i membetulkan silanya. Biar selesa, baru seronok bercerita. Dan ayah Syafi'i pun menceritakan secara terperinci bagaimana perkara buruk itu boleh dialami oleh anaknya. Jamaluddin pasang telinga dengan penuh minat, mendengar dengan perasaan dengan apa yang diluahkan oleh ayah Syafi'i. Ada ketikanya dia mengeluh panjang dan pada ketika yang lain dia gelengkan kepala beberapa kali. Salah kamu suami isteri. Itu yang terhambur dari mulut Jamaluddin sebab saja ayah Syafi'i berhenti bercakap. Kenapa cakap macam itu? Sakit hati kami mendengarnya. Ibu Syafi'i meluahkan protes untuk Jamaluddin. Macam tadi, Jamaluddin tersenyum dan ketawa kecil. Kamu berdua tidak peka dengan perangai, tingkah laku anak sendiri. Kalau kamu berdua peka, Syafi'i tak jadi macam ni. Cuba kamu berdua kaji dan teliti cakap aku ni. Jamaluddin terus bangun tanpa mempedulikan orang sekitarnya, melangkah ke ambang pintu berdiri di situ. Merenung ke arah kedaun yang bergerak lemah di rempuh angin. Secara mengejut Jamaluddin alihkan mata dari dedaun ke arah muka Pak Habib. Pandangan mereka segera bertembung. Sekarang saya tahu kenapa awak ada di sini, melawat anak buah kita untuk memberikan bantuan. Terima kasih atas pertolongan itu. Biji mata Jamaluddin tertumbuk ke muka Pak Habib. Ramalan awak salah. Sanggah Pak Habib. Salah? Air muka Jamaluddin nampak berubah seketika. Ya, angguk Pak Habib. Habis macam mana boleh berada di sini? Jamaluddin bertambah pelik. Semuanya berlaku secara tak sengaja. Nak tahu lebih lanjut tentang kesihatan anak buah awak? Tanya orang di sebelah. Pak Habib segera menuding jari ke arah Datuk di kanannya. Dialog antara Pak Habib dengan Jamaluddin, saya ikuti dengan penuh minat. Begitu juga dialog antara Jamaluddin dengan ayah Syafi'i. Dalam serius berdialog, orang yang mendengarnya boleh tersenyum kerana ada kata lucu yang terkeluar secara tidak sengaja. Bagaimana dengan kesihatan anak buah saya? Mendadak Jamaluddin mengajukan pertanyaan pada Datuk. Dan Datuk yang tidak bersedia, tidak dapat memberikan jawapan segera. Terpaksa berfikir seminit dua sebelum memberikan jawapan. Perhatian ayah dan ibu Syafi'i tertumpu ke arah Datuk. Saya fikir, biar ayah Syafi'i sendiri menjawabnya. Kalau saya yang memberikan pendapat, tak elok nanti orang kata masuk bakul angkat sendiri. Pendek komen dari Datuk. Bagaimana? Datang lagi pertanyaan dari Jamaluddin untuk ayah Syafi'i. Ayah Syafi'i teragap-agap untuk memberikan jawapan. Bila disegah oleh isteri, barulah dia memberikan jawapan. Sudah banyak berubah. Saya minta mereka berdua, pemalam semalam dua di sini. Ayah Syafi'i menghalakan ibu jarinya ke arah Datuk dan Pak Habib. Saya lihat Pak Habib seperti mahu bersuara tetapi tidak jadi kerana ayah Syafi'i meneruskan percakapan. Bukan apa-apa sekadar untuk melihat keadaan anak saya, kalau perlu memberikan rawatan penutup. Sebelum kamu datang sudah ditanya, malangnya sampaikan sekarang tak ada jawapan. Penjelasan dari ayah Syafi'i membuat Jamaluddin menjuihkan bibir ke bawah ke depan. Kemudian sambil melerutkan ekor matanya ke arah Pak Habib. Bagaimana Habib? Sepasang anak mata Jamaluddin terpekuk ke wajah Pak Habib minta jawapan. Tiada jawapan segera yang Pak Habib hamburkan. Dia terpaksa berfikir seminit dua dulu. Kalau begitu saya serahkan pada sahabat saya ini. Pak Habib pandang wajah Datuk bersama renungan harapan. Tetapi tiada sebarang reaksi dari Datuk. Pak Habib dan Jamaluddin menarik nafas kecewa.
Awak keberatan? Pak Habib memberanikan diri bertanya. Demi persahabatan, saya tunaikan. Malam ini kita buat sembahyang hajat kemudian benarkan Syafi'i tidur sebilik dengan Tama dan saya. Kalau keadaan berjalan baik, tidak ada gangguan. Esok saya balik ke rumah Habib. Datuk meletakkan syarat. Jamaluddin, Pak Habib dan kedua-dua orang tua Syafi'i terdiam. Tiada siapa yang berani mengatakannya atau tidak. Semuanya tunduk, macam memikirkan sesuatu. Seolah-olah syarat yang Datuk kemukakan itu terlalu berat sangat. Bagaimana? Setuju dengan permintaan saya itu? Datuk minta kepastian. Biar saya jawab bagi pihak ayah Syafi'i. Secara mengejut Jamaluddin bersuara. Secara tidak sengaja saya terpandangkan ayah dan ibu Syafi'i. Kedua-duanya anggukkan kepala. Lihat mereka setuju dengan saya. Suara Jamaluddin keriangan dan telapak tangannya terus memukul lantai. Kelata dan tindak tanduk Jamaluddin membuat Pak Habib ketawa. Itulah kali pertama saya melihat Pak Habib ketawa berlebih-lebihan. Bila menyedari perbuatannya itu agak keterlaluan, dia segera menutup mulut. Maafkan saya, ketawa saya berlebih-lebihan. Ketawa berdekah-dekah bagaikan lupa diri. Adalah ketawa digeletik syaitan. Jauhkan dari perbuatan itu. Ketawalah secara sederhana. Nada suara Pak Habib lemah. Lupakan tentang ketawa itu, Datuk masuk campur. Ya, kita lupakan. Kita balik pada persoalan utama. Jika ada lagi syarat-syarat sila beritahu. Ayah Syafi'i bagaikan mendapat semangat dan kekuatan baru. Nada suaranya agak keras penuh keyakinan. Tak ada syarat lain. Orang yang mengetuai sembahyang hajat, biar sahabat saya Tuan Habib, itu cadangan Datuk. Kenapa saya pula? Carilah orang lain. Pak Habib cuba menolak. Tak usah berdalih lagi. Tunaikan permintaan itu demi persahabatan dan menolong orang. Jangan menolak. Jamaluddin terus menyambal 5 jari jemari Pak Habib. Digenggam erat. Mereka berbalas senyum. Malam itu setelah mengadakan sembahyang hajat dan membaca doa, Datuk masuk ke bilik agak lewat. Dia tidur sebilik dengan saya dan Syafi'i hanya untuk beberapa jam saja. Masuk ke bilik semula menjelang subuh untuk melakukan sembahyang tahajud. Semasa Datuk mahu meletakkan kepala ke bantal, terdengar satu dentuman yang amat kuat. Dalam cahaya sama-sama terlihat tubuh Datuk melambung ke arah bumbung rumah. Suara dengkur Syafi'i terhenti. Dia terjaga dari tidur, sepasang matanya menyorot tubuh Datuk yang berada di awang-awangan dengan sepasang tangan terkapai. Sungguh menghairankan. Pak Habib dan Jamaluddin yang tidur di ruang tamu berhampiran pintu bilik tidak terjaga. Malah terus berdengkur. Saya jadi cemas dan Syafi'i tidak memperlihatkan sebarang reaksi sama ada takut atau sebaliknya. Dia kelihatan bersahaja. Tiba-tiba Datuk jatuh terkapar di depan saya, berguling-guling macam menahan kesakitan. Syafi'i tidak juga bertindak, tidak juga bersuara, sekadar melihat saja apa yang berlaku, tidak ubah macam orang bodoh. Tolong saya angkat badannya, Syafi'i tersengih saja. Mari, saya cuba menarik tangannya. Dia menepis dan mendengus panjang. Wajahnya nampak garang, matanya mula merah dan saya tidak berani mendekatinya. Datuk yang terlentang di depan mata, bergolek ke kiri, bergolek ke kanan. Mulutnya berbuih. Sesekali dia mendengus dan mengerang menahan rasa sakit yang amat sangat. Kerana tidak sanggup melihat Datuk terseksa begitu, saya segera menerpa ke arahnya untuk memberikan bantuan. Kaki saya dipegang oleh Syafi'i, tanpa membuang masa satu tendangan kencang dilepaskan ke muka Syafi'i. Saya tidak peduli dengan suara keluhan Syafi'i itu. Pokoknya, dia tidak boleh lagi memaut kaki menghalang langkah saya untuk menolong Datuk. Syafi'i terus mengerang kesakitan. Dalam beberapa minit saja saya sudah berdepan dengan tubuh Datuk. Mulutnya masih berbuih dan mengerang rasa sakit. Semasa saya memangku kepala Datuk, Syafi'i yang mengerang kesakitan tiba-tiba ketawa terkikir macam orang dirasuk hantu. Entah mengapa, hati saya terasa sakit sekali mendengar suara ketawa Syafi'i. Bila terniat saja di hati untuk menumbuknya, ruang bilik terasa bergoyang. Lebih mencemaskan sebelah kaki besar yang berbulu tebal berada di kiri. Bulu roma yang keras terus mencucuk cuping telinga kiri. Sakitnya bukan kepalang. Saya yakin lebar telapak kaki itu melepasi dari 2 kaki, panjangnya lebih kurang 4 kaki. Betisnya sebesar kaki gajah.
Semasa mahu mendongak untuk melihat betapa tingginya makhluk aneh yang tidak diundang itu, pangkal leher saya seperti ditekan, seluruh muka bertemu dengan papan. Batang hidung terasa hancur, membuat saya sukar bernafas. Ketawa Syafi'i semakin menjadi-jadi, rasanya tidak terdaya mahu melawan.